أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه. Pada pagi ini insya-Allah kita perkongsian dalam hadis daripada kitab Peristiwa Akhir Zaman. Hadis ini menerangkan tentang kehancuran hari kiamat. Sedikit demi sedikit. Maka datanglah seorang bangsa Arab Badui. Arab Badui ni Arab yang berkulit hitam. Tapi kalau tuan-tuan muslimat kalau pergi menunaikan ibadah haji, ya, zaman dululah, sekarang mungkin berubah dah. Arab Badui ni dah jadi putih banyak dah kahwin campuran. Dah kahwin campuran. Kalau dulu Arab Badui memang hitam, kecil hitam tapi kuat dia. Allah Rabbi, kalau ngangkat ya barang-barang jamaah haji tu, kuat betul. Arab Badui dia kulit hitam tapi tenaga dia kuat. Jadi orang Arab Badui ini orang yang taat, dia orang kalangan orang biasa, ya. Dalam zaman dulu pula orang Arab Badui ini ramai yang jadi hamba abdi. Tapi setelah dimerdekakan Islam ni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ini dimerdekakan kerana ketaatannya kepada ajaran Islam. Jadi hadis perkongsian pada hari ini. Hari ini iaitu kita dah masuk 14 Zulqaidah 1441. Bersamaan 6 Julai 2020. Baik. Hadis ini begini, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Sanadnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu an yang diridhai Allah, berkata ia, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qauma ja'ahu a'rabiyyu faqala matas-sa'ah. Ya, orang Arab Badui ni ketika Rasulullah duduk bercakap di dalam majlis, bagi ucapan dalam majlis, tiba-tiba muncul orang Arab bangsa Badui ni bertanya, bilakah, kata, bilakah datangnya, iaitu hari kehancuran atau pada hari kiamat. Matas-sa'ah. Pamada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu faqala ba'dal qaum sami'a ma qala faqariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadisah. Ya, ada segulungan mengatakan Rasulullah tak dengar dah, kerana Rasulullah sangat tak suka pertanyaan tentang hari kiamat. Tetapi sebenarnya Rasulullah dengar apa yang ditanya oleh orang Arab Badui tadi. Tapi Rasulullah teruskan percakapan. Sebab itulah kalau kita ada majlis ilmu, jangan kita bertanya sebelum guru ataupun sebelum orang yang memberi kuliah itu memberi peluang. Ada pertanyaan, baru kita. Ini angkat tangan. Kadang-kadang minta maaf lah. Ya, dia angkat tangan. Kawan tengah menceritakan tentang mengajar, tentang perkara-perkara yang diselesaikan dulu. Dia. Ini kadang-kadang ada ya. Saya nak tanya soalan. Jangan gitu ya. Itu adab dalam majlis ilmu. Jadi ini berlakulah pada bangsa Arab Badui ini. Tapi Rasulullah tak marah. Rasulullah sifatnya tak pernah marah. Apa berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selalunya sahabat yang marah, bukan Rasulullah. Ya, ingat tak kisah Rasulullah? Ya, mula-mula berhijrah daripada kota Mekah kerana dihalau daripada orang kafir Quraisy. Ya. Rasulullah ke Taif, sampai Taif dibaling. Luka pada Rasulullah. Umar Ibn Khattab dan sahabat lain mencabut pedangnya untuk naik ke atas bukit. Ya, untuk memenggal kepala. Tapi Rasulullah kata jangan, dia tak kenal saya. Biarkan, dia belum kenal Islam. Ini Rasulullah. Ya, jadi kita macam ni. Di dalam hadis ni banyak dia punya
iktibar pengajaran. Jadi hadis ini menjelaskan, sahabat ini bertanya, kira zaman Rasulullah dia bagi sahabat lah, walaupun dia bangsa Arab Badui, ya, kulit hitam, ya, bangsa yang maknanya bukan bangsa bangsawan, ya, tapi Rasulullah tidak mengambil kira itu semua. Pertanyaannya, faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala faqariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadisah qala aina sa'ilu anis sa'ah. Tengok, setelah Rasulullah SAW dia habis memberi cakapan, maka dia kata, siapa yang beri soalan tadi tentang hari kiamat? Qala, maka Arab Badui itu dari jauh dia, saya. Dia kata. Qala, ana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang bertanya tentang bila kehancuran itu akan datang, bila masanya. Iza, Rasulullah jawab, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza duyi'atil amanatu fantaziri sa'ah. Pada satu ketika nanti, orang yang diberi mandat, orang yang diberi mandat, sama ada diberi tugasan untuk memakmurkan masjid, untuk memajukan perkembangan agama dan sebagainya. Sebab ini ciri-ciri manusia ini berbeza-beza. Sebab itulah apabila kita ada kerjasama bidang orang masing-masing, ya, umpamanya bidang agama, mesti ada bidang ekonomi, mesti ada bidang sosial, pendidikan, mesti kerjasama, barulah sepakatan itu yang dikehendaki untuk memakmurkan sesebuah negara, agensi dan sebagainya. Tidak salah. Tapi kalau diletakkan orang kepada orang yang tak tahu, tak pernah belajar, tak arif tentang ekonomi ke, tentang kemajuan, tentang bisnes, macam-macam, tapi dia nak pegang, itu yang dimaksudkan. Ya, itu yang dimaksudkan. Jadi, iza duyi'atil amanatu fantaziris sa'ah. Pada satu ketika nanti kita serahkan percaya kepada orang yang melaksanakan itu. Di kalangan orang itu, qala kaifa idha'atuha. Qala idza wusi'adal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Riwayat Imam Al-Bukhari. Penerangan hadis ini daripada Abi Hurairah yang diridai oleh Allah Ta'ala adalah berkata, pada suatu masa ketika baginda Rasulullah SAW tadi mengatakan telah bercakap atau berceramahlah di majlis. Sedang ia bercakap-cakap, berceramah itu dengan yang hadir ramai itu di majlis, tahulah majlis para sahabat. Tiba-tiba datang seorang Arab yang berbangsa Badui, kulit hitam tadi, dan terus bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, bilakah akan terjadinya hari kiamat, hari kehancuran, ya, hari kehancuran yang diceritakan dalam surah Qari'ah, ya, dalam surah Qari'ah, misalnya hari kiamat, dalam surah Al-Waqi'ah, banyak lagi surah-surah menceritakan tentang hari kehancuran. Maka baginda Rasulullah SAW meneruskan percakapannya. Dia tak ambil peduli pun orang tanya. Bukan dia tak dengar, dia dengar. Tapi sebilangan sahabat, Rasulullah tak ambil peduli lah. Ya, Rasulullah tidak. Rasulullah tunggu dulu. Sebab itu kita nak bertanya, bagi peluang dulu orang bercakap. Selesai dia bercakap, orang yang bagi kuliah selesai bercakap, barulah angkat tangan. Ya, soalan. Jangan waktu dia menerangkan tentang bab-bab apa yang diajarkan pada hari itu, belum selesai dah tanya. Ya, ini adab.
orang yang menghadiri majlis ilmu. Ni. Ini sebagai satu iktibar pengajaran. Rasulullah tak layan dulu, biarkan. Sebagian mana yang berhadir itu berkata-kata mengatakan Rasulullah tak dengar, tak ambil peduli pun. Tetapi pertanyaan itu tidak disukai oleh Rasulullah. Memang tentang kiamat. Pernah tak Rasulullah ditanya oleh Malaikat Jibril alaihissalam? Ya tak? Dalam hadis Matan Arba'in ada, ya. Dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Fadil Allahyarham Ustaz Said Ibrahim, ada. Ini selalu diceritakan tentang Rasulullah didatangi oleh malaikat. 3 pertanyaan. Kan? Ingat 3 pertanyaan. 1 pertanyaan Rasulullah tak jawab. Apa dia 3 pertanyaan? Ma makna iman? 1. Apa makna iman? 2. Ma makna ihsan? Apa makna Islam? Makna Islam. Rasulullah jawab 5 perkara, 6 perkara dijawab semua. Kalau ceritakan panjang tu. Yang ketiga, mana makna ihsan? Ihsan. Ihsan tu juga dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ihsan maknanya kita merasakan kenikmatan kita beramal itu dilihat oleh Allah. Walaupun kita panca indera kita tak melihat akan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat, tetapi kerana imanan kita, ibadah kita, ya, tahajud kita, apa saja yang kita amalkan itu, kita rasa bahawa kita sentiasa diperhati oleh Allah. Mengikut pahaman Abul Hasan Al-Asy'ari dinama Al-Qibdatillah. Kita disentiasa dalam pemerhatian Allah. Maknanya Qibdah ni genggaman Allah. Tak lari. Kita buat yang kita diam ke, kita duduk, kita seorang-seorang pun, semua diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bimbang. Ya, kerana kita ni intan surullah wa yansurkum. Kita buat kerana Allah, Allah akan bantu kita. Baik. Maka pertanyaan itu tadi kurang disukai. Tetapi Rasulullah bukan sikapnya seperti kita sambil lewat. Rasulullah apabila pertanyaan walau ketika itu dalam keadaan majlis, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengar. Ini kelebihan ya baginda. Sementara itu yang lain berkata pula mengatakan baginda tidak ambil peduli. Mengatakan yang baginda tak mendengar langsung. Tetapi selepas selesai Rasulullah berpidato, bercakap atau memberi pandangan, lalu Rasulullah bersabda, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Tengok. Ni Rasulullah tanya balik. Siapa dia yang tanya tentang hari kiamat tadi? Aku dengar. Rasulullah mengatakan. Lalu orang Arab Badui menyahut, saya ya Rasulullah. Ana. Ya Rasulullah. Saya hai Rasulullah. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila amanah, dia kata, apabila amanah telah disia-siakan. Apa maksudnya? Maka tunggulah hari kiamat. Bila pentadbir sesuatu yang diamanahkan itu, dia ambil sambil lewa. Ni kita khawatir megang amanah ni. Khawatir sangat. Maka semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu ya Rasulullah? Tanya lagi orang Arab Badui ni. Maka Rasulullah menjawab, apabila urusan yang diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Wal'uzbillah. Urusan agama, urusan pentadbiran keuangan, urusan pentadbiran macam-macam. Ya, ini perlu ada kebolehan untuk melaksanakan. Kalau kita setakat mengarah, tak boleh. Tapi kita ada kebakaran. Umpama, kalau dia panggil orang jadi tukang masak di restoran kita, kita mesti pandai masak juga. Kalau kita pengharap orang tu dah dia masak macam mana, dia campur apa. Umpama contoh, ya tak? Kalau kita panggil orang mekanik kereta ke, mekanik motosikal ke, tapi kita ada kebakaran. Kalau apa berjadi, orang tu tak ada, ya, kita boleh buat tolong dia.
Ada sebab mesti kita ada kepakaran yang kita ada, kemudian kita panggil orang lain untuk membantu kita. Itu yang dikatakan orang yang ada potensi, orang yang ada kepakaran. Ya tak? Ini bukan senang. Ilmu ini Allah bagi tak sama. Ya, orang ini pandai tentang ekonomi, orang ini pandai tentang tentang bagaimana untuk memajukan produk, orang macam-macam. Sosialnya apa semua. Jadi ini kelebihan seorang-seorang yang Allah bagikan. Sebab inilah dalam hadis ini menjadi penjelasan pada hari kiamat, pada hari ini banyak urusan yang diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Sedangkan orang yang layak untuk menjalankan urusan tersebut tidak diberi peluang untuk baginya melaksanakan. Ni kata kerana pilih kasih lah. Pilih kasih. Tengok dia hebat. Kerana dekat dengan dia. Kawan akrab. Tak boleh. Kita cari orang potensinya macam mana. Tengok ya. Ini bermakna saat kehancuran tidak lama lagi akan terjadi. Ini dalam hadis sahih. Ya, hadis daripada peristiwa akhir zaman, bilakah akan terjadi kehancuran alam ini. Jadilah perkongsian daripada hadis ini. Jadi kita semoga dapat ya menjadikan satu iktibar pengajaran kita untuk diri saya, untuk para yang hadir untuk mendengar. Jadi kita ingat, salah satunya majlis-majlis ilmu bila diadakan, kita tunggu masa peluang orang yang memberi kuliah atau memberi ceramah itu memberi peluang untuk kita. Ya, untuk pertanyaan, sisi soalan. Kalau tak ada, diam je lah. Ya, ataupun di belakang selesai itu bertanya. Apa salahnya? Tak ada salah. Jadi setakat itulah perkongsian kita hari ini supaya jadikan manfaat untuk diri saya, untuk tuan-tuan yang hadir sekalian. Yang baik semuanya ada daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan, saya memohon maghfirah atau keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.